Selat Melaka merupakan nadi perdagangan pada abad ke-14 dan ke-15, berfungsi sebagai laluan utama bagi perdagangan antara timur dan barat. Dengan panjang sekitar 890 km, selat ini menghubungkan Lautan Hindi dengan Laut Cina Selatan, menjadikannya laluan maritim paling sibuk di rantau ini. Kawalan ke atas Selat Melaka bermakna dominasi ekonomi, kerana ia menjadi pintu masuk bagi pedagang dari China, India, Timur Tengah, dan Kepulauan Melayu. Untuk belayar melalui Selat Melaka, kapal-kapal memerlukan pelabuhan yang selamat bagi berehat, berdagang, dan membaiki kapal mereka. Beberapa pelabuhan utama menjadi tempat persinggahan penting bagi pedagang. Pasai, Sumatera. Sebelum Melaka menjadi kuasa utama, Pasai terkenal sebagai pengekspor lada hitam berkualiti tinggi dan berperanan dalam penyebaran Islam melalui perdagangan. Pancur, Kepulauan Riau. Sebuah pelabuhan kecil tetapi strategik, digunakan oleh pedagang yang ingin berlindung daripada ribut atau serangan lanun. Singapura, Temasek. Sebelum kemerosotannya, Singapura adalah pelabuhan transit penting bagi pedagang dari China dan Jawa yang melalui rantau ini. Kedah terletak di pintu masuk utara Selat Melaka. Kedah berfungsi sebagai pos perdagangan bagi pedagang India dan Arab sebelum mereka meneruskan perjalanan ke timur. Angin monsun dan navigasi. Angin monsun menentukan aliran perdagangan di Selat Melaka, membentuk jadual perjalanan pedagang dari pelbagai bahagian dunia. Monsun timur laut dari November hingga Mac. Angin kencang dari China dan Laut Cina Selatan membawa pedagang dari China, Vietnam, dan Siam ke Melaka, dan seterusnya ke India serta Timur Tengah. Monsun barat daya dari Mei hingga September. Arah angin berubah, membolehkan kapal dari India, Timur Tengah, dan Afrika sampai ke Melaka sebelum meneruskan perjalanan ke China. Antara musim-musim ini, pelaut terpaksa menunggu di pelabuhan yang selamat sehingga angin monsun berubah arah. Melaka memanfaatkan keadaan ini dengan menawarkan pelabuhan selamat dan sistem cukai yang mesra pedagang, di mana mereka boleh menyimpan barang dagangan dan menjalankan perniagaan sementara menunggu perubahan angin. Kemakmuran Melaka bergantung kepada peranannya sebagai entrepot atau pusat pengumpulan dan pengedaran barangan. Kepelbagaian barangan yang melalui selat ini mencerminkan kekayaan dan luasnya rangkaian perdagangan dunia. China, sutera, porselin, teh, dan duit shilling tembaga. India, tekstil, kapas, nila, dan rempah. Timur Tengah dan Parsi, kemenyan, mir, permaidani, dan kuda. Kepulauan Melayu, cendana, emas, timah, kapur barus, dan kayu wangi. Eropa dan Afrika, perak, barangan kaca, dan gading. Selat Melaka pada abad ke-14 hingga ke-15 bukan sekadar laluan perdagangan. Ia adalah medan pertempuran bagi kuasa-kuasa yang bersaing, kawalan strategik, dan aktiviti lanun. Namun, lanun di rantau ini bukan sekadar penjenayah biasa. Banyak kumpulan lanun terancang, mempunyai hubungan politik, dan bahkan ditaja oleh pemerintah, beroperasi seperti privateer di Eropa. Salah satu rekod Cina terawal mengenai lanun di rantau ini
datang daripada Wang Dayuan, seorang pengembara Cina pada abad ke-14. Dalam karyanya Daoyi Jilue, beliau menggambarkan Long Yamen, pintu gigi naga, sebuah laluan laut sempit berhampiran Singapura. 龙衙门之名，凶悍残暴，长溪上播之果吃者，皆其货物。巨舟200，群其2公，受害者及无托甚至己。 Catatan ini menunjukkan betapa terancang dan berbahayanya kumpulan Lanun di kawasan tersebut. Lokasi Long Yamen di pintu masuk selatan Selat Melaka menjadikannya tempat ideal untuk menyerang kapal-kapal yang datang dari Cina, India, dan Timur Tengah. Lanun terancang dan berpengaruh. Berbeza dengan gambaran Lanun sebagai kumpulan bebas tanpa peraturan, kebanyakan Lanun di Selat Melaka mempunyai struktur tersusun dan berkait rapat dengan politik tempatan. Banyak kumpulan beroperasi seperti privateer di England, berkhidmat untuk pemerintah tempatan sebagai pertukaran untuk perlindungan atau kekayaan. Orang laut. Pelaut mahir ini menguasai laluan perdagangan utama dan sering berkhidmat untuk kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Melaka. Mereka boleh menjadi tentera upahan, penunjuk arah, atau lanun, bergantung kepada siapa yang membayar mereka. Kerajaan besar seperti Majapahit menggunakan armada lanun untuk melemahkan pesaing dan mengawal laluan perdagangan rempah. Kemudian pada abad ke-16, Lanun Aceh menggunakan taktik serupa untuk menyerang kapal-kapal Portugis. Lanun Wokou dari Cina dan Jepun. Walaupun lebih aktif di Laut Cina Selatan, sesetengah Lanun Wokou sampai ke Selat Melaka, menyerang perkampungan pantai yang lemah dan menjual barang selundup. Jelas bahawa Lanun bukan sekadar perompak biasa. Mereka adalah sebahagian daripada perebutan kuasa yang membentuk politik dan ekonomi rantau ini. Kesultanan Melaka sendiri bergantung kepada orang laut untuk melindungi kapal dagang mereka dan menyerang kapal musuh. Angin monsun bermusim menentukan aktiviti Lanun, sama seperti ia membentuk laluan perdagangan. Monsun Timur Laut dari November hingga Mac. Ketika ini, kapal dagang dari China dan Siam tiba di Melaka. Lanun mengambil kesempatan terhadap laut bergelora dan kapal yang terpisah untuk melancarkan serangan. Monsun Barat Daya dari Mei hingga September. Kapal dagang dari India dan Timur Tengah tiba, mencipta satu lagi musim kemuncak untuk aktiviti Lanun. Di antara dua musim ini, kebanyakan Lanun berundur ke pulau-pulau terpencil, menyusun strategi dan mengumpul kekuatan untuk serangan seterusnya. Walau bagaimanapun, laluan sempit seperti Long Yamen, Kepulauan Riau, dan Laut Natuna tetap berbahaya sepanjang tahun. Lanun sebagai sebahagian daripada sistem. Walaupun ditakuti, Lanun sebenarnya memainkan peranan penting dalam politik dan perdagangan rantau ini. Sebilangan kumpulan Lanun melindungi kapal tertentu sambil menyerang pesaing, bertindak sebagai angkatan laut tidak rasmi bagi sesetengah pemerintah. Menguasai rangkaian penyeludupan, memastikan barang rampasan tetap boleh dijual di pasaran. Menjadi pemerintah sendiri, seperti yang dilakukan oleh Lanun Bugis dan Makassar, yang kemudiannya menubuhkan kerajaan maritim yang kuat. Catatan terawal Peperangan Melaka Siam. Salah satu rekod sejarah awal mengenai Angkatan Laut Melaka datang daripada konflik dengan kerajaan Ayutthaya, Siam. Ketika Melaka mengembangkan pengaruhnya pada abad ke-15, ia berdepan ancaman dari Siam yang mahu menguasai laluan perdagangan di selat. Sebagai tindak balas,
Melaka mengumpulkan armada besar untuk mempertahankan kedaulatannya. Walaupun angka sebenar diperdebatkan, beberapa catatan menyebut bahawa Melaka menghantar ratusan kapal dalam peperangan ini. Armada ini berkemungkinan terdiri daripada Kelulus, Penjajap, dan Lancaran. Angkatan laut ini bukan sahaja terdiri daripada orang Melaka, tetapi juga sekutu-sekutunya, terutamanya orang laut, yang memainkan peranan penting dalam mempertahankan perairan Melaka. Catatan Portugis. Walaupun sumber Portugis tidak selalu memberikan jumlah yang tepat, Afonso de Albuquerque dan kapten-kaptennya mencatatkan pelbagai jenis kapal dalam armada Melaka. Antaranya ialah Lancaran, tulang belakang armada Melaka, terkenal dengan kelajuan dan keupayaannya yang mudah untuk dikemudikan. Kelulus, kapal perang kecil dan ringan, digunakan terutamanya untuk mengangkut tentera dan bekalan, tetapi juga boleh digunakan dalam pertempuran. Penjajap, kapal perang yang ringan dan pantas, digunakan untuk peninjauan dan peperangan. Kapal-kapal ini direka untuk kelajuan dan fleksibiliti, membolehkan Melaka memantau selat, melindungi konvoi dagang, dan bertindak balas terhadap ancaman dengan cepat. Tidak seperti armada Eropah yang bergantung pada formasi berat, armada Melaka menggunakan serangan pantas, peperangan pesisir, dan kepakaran dalam perairan tempatan. Catatan Portugis juga ada menyebut tentang kapal jong, sejenis kapal besar yang digunakan untuk perdagangan, dan ada juga yang dilengkapi dengan meriam untuk peperangan. Jong adalah kapal laut dalam yang berat dan perlahan, tidak sesuai untuk lautan pesisir yang cetek. Orang laut dan penubuhan Melaka. Salah satu kelebihan terbesar Melaka ialah pakatannya dengan orang laut yang telah lama menguasai perairan Sumatera, Kepulauan Riau, dan semenanjung Tanah Melayu. Mereka adalah pelaut dan pahlawan yang mahir, menjadi pasukan laut tidak rasmi bagi Melaka. Ketika para Meswara, pengasas Melaka, tiba di rantau ini pada akhir abad ke-14, beliau menjalin hubungan dengan orang laut. Sebagai balasan atas kesetiaan mereka, mereka diberikan status istimewa dan diberi kepercayaan untuk mengawal laluan maritim utama. Tugas mereka termasuk memantau perairan Selat Melaka bagi memastikan ia selamat untuk pedagang, mengiringi kapal dagang bagi melindungi mereka daripada serangan lanun dan musuh, menjadi benteng pertahanan pertama Melaka ketika berhadapan dengan ancaman. Hubungan ini menjadikan Melaka pelabuhan yang selamat untuk pedagang dari seluruh Asia. Dengan perlindungan orang laut, Melaka dapat menguasai ekonomi maritim, menjadikannya pelabuhan perdagangan paling berpengaruh di rantau ini. Angkatan Laut Melaka bukan sekadar pasukan tentera. Ia adalah kunci kejayaan Melaka sebagai sebuah empayar maritim. Melalui gabungan kapal perang yang kuat, pakatan strategik, dan pelaut mahir, Melaka mengekalkan dominasinya ke atas Selat Melaka. Peranan orang laut pula mengukuhkan lagi keunggulan maritim Melaka, memastikan bahawa kesultanan ini terus menjadi pusat perdagangan dan kuasa maritim utama pada abad ke-15.